Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya nampak penonton kita masih segar kan? Disebabkan Puan Nora dah bagi banyak exercise. Okey, sebelum kita mulakan majlis, kita buat sedikit lagi exercise. Boleh? Tak perlu bangun. Ni kita panggil exercise minda. Okey? Saya nak tuan-tuan dan puan-puan senaraikan 3 orang yang kita paling sayang dalam dunia ni. Boleh? Ada? 1, 2, 3 orang. Boleh Dah ada dah? Dah ada Susah ke nak cari? Senang kot. Okey, kita dah ada 3 nama tu. Kita tengok dalam list nama yang kita dah letak tadi, ada tak nama kita dalam tu? Tak ada. Jadi maksudnya ceramah Puan Nora tadi dah mencapai, menjawab kan? Kita sayang orang lain tapi kita susah nak sayang diri kita. Okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kena diberi peluang, kelapangan pada kita hari ini untuk hadir sama-sama dalam majlis ilmu. Jadi hari ini kita sangat-sangat bertuah kerana kita ada 3 orang wanita hebat pada hari ini yang akan membincangkan tajuk forum kita pada hari ini, iaitu Badan Saya, Hak Saya. Kehidupan bersama kanser payudara. Living with breast cancer. Dan seperti yang kita maklum bahawa kanser payudara adalah penyumbang tertinggi kanser dalam kalangan wanita. Dan dikatakan bahawa 1 dari 30 wanita akan mendapat kanser ini sepanjang hidup. Dan takutnya kanser-kanser ini juga dihadapi oleh mereka yang tidak mempunyai sejarah kanser di dalam keluarga. Oleh itu topik kita pada pagi ini bertujuan untuk mengulas lebih lanjut isu-isu semasa berkaitan dengan kanser payudara dengan memberi penekanan terhadap aspek memperkasakan wanita supaya wanita ni tahu hak-hak mereka dan mereka ada kekuatan untuk membuat keputusan yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Di samping itu, kita juga ingin menyentuh tanggungjawab suami dan keluarga dalam memberi sokongan dan bukan hukuman dalam menerapkan sikap positif terhadap sesuatu penyakit. Okay, kita akan buat 2 pusingan. Jadi pusingan pertama kita akan beri kepada setiap panel kita dalam 7 hingga 10 minit untuk mengulas soalan. Dan sesi yang kedua, kita akan buka 2 soalan kepada penonton untuk bertanya soalan sebelum kita tutup majlis. Okey, sebelum kita mulakan, jadi kita nak berkenalan kan dengan panel kita. Okey, di sebelah saya kita ada Dr. Wan Zainira Wan Zain. Beliau adalah pakar bedah, mendapat ijazah perubatan dari USM pada tahun 2000 dan pernah bertugas di beberapa hospital di Malaysia. Kemudian menyambung pelajaran sarjana pembedahan dan dilantik menjadi pakar bedah pada tahun 2008. Muda lagi kan doktor kita? Dan beliau bertugas di Kementerian Kesihatan beberapa tahun sebelum menyertai USM pada tahun 2013. Dan sebagai pensyarah, Dr. Wan Zainira banyak memegang beberapa geran dan terlibat dalam kajian-kajian berkaitan dengan kanser payudara. Jadi kita ada orang yang banyak pengalaman yang deal directly dengan pesakit-pesakit kanser payudara. Dan panelis kita yang kedua adalah tidak lain dan tidak bukan Dr. Hafizah Mustaqim. Kalau siapa yang biasa dengar Radio Kelantan, beliau banyak memberi ceramah-ceramah motivasi. Saya baru tahu rupanya Dr. Hafizah ni orang Johor. Jadi kami ni bangsa Johor sebab saya orang Johor juga. Okay.
Beliau kini menjadi pegawai perubatan di Klinik Nur Sejahtera LPPKN. Jadi kalau sesiapa yang membuat pemeriksaan kesihatan di LPPKN akan berjumpa beliau lah. Selain daripada itu, Dr. Hafiza graduate daripada Melbourne University tahun 88 dan pernah bertugas di hospital-hospital Kementerian Kesihatan dan juga di hospital USM. Sebelum beliau mempunyai private practice sendirilah. Dan beliau juga mempunyai minat yang mendalam dengan kerja-kerja sukarela dan banyak menjawat jawatan di dalam NGO lah, non-government organisation. Banyaklah ceramah-ceramah, kalau sesiapa yang berminat boleh ikuti beliau lah dengan ceramah-ceramah kesihatan, kesihatan keluarga dan sebagainya. Dan sebagai penghargaan beliau pernah dianugerahkan tokoh wanita negeri Kelantan Saidatina Zainab Huzaimah pada tahun 2015. Jadi hebat hebat, kita ada panelis yang hebat hari ini. Okey, panelis kita yang seterusnya yang terakhir adalah Dr. Hasanah Ismail. Dr. Hasanah Ismail sekarang bertugas secara sambilan di KBMC sebagai pakar psikiatrik. Dan beliau bersara dari USM pada tahun 2016 sebagai profesor. Yang uniknya, beliau ini adalah cancer survivor, pemandiri kanser. Beliau sendiri pernah mendapat kanser pada tahun 2006, disahkan mendapat kanser, mendapat rawatan sepenuhnya dan free daripada kanser selama 10 tahun. Dan beliau mendapat kanser kembali pada tahun 2017. Jadi kalau kita tengok Dr. Hasanah hari ini walaupun kanser di tahap 4 tetapi masih boleh kerja, sangat sihat. Jadi kita nak hari ini kita nak dengar daripada beliau. Kita nak dengar perkongsian pengalaman beliau. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan penonton nak mengikuti beliau boleh mengikuti beliau di Facebook Hasanah Cik Ismail. Beliau banyak berkongsi maklumat berkenaan dengan pemakanan cara sihat, terutamanya untuk cancer survivor. Saya akhiri dulu dengan introduction kepada panelis kita yang hebat-hebat hari ini. Jadi kita akan pergi kepada soalan-soalan pusingan pertama. Saya akan tanya Dr. Wan Zainira dulu. Ada 2 soalan sebenarnya. Jadi harap kita boleh selesaikan sebab kita ada masa yang agak terbatas. Dr. Wan, boleh doktor terangkan apakah tanda-tanda kanser payudara dan apakah kaedah-kaedah untuk mengesannya? Itu soalan pertama. Dan soalan yang kedua, sebagai doktor yang merawat kanser payudara, bolehkah Dr. Wan berikan gambaran kepada hadirin bagaimanakah situasi kanser payudara di Malaysia, khususnya di HUSM? Terima kasih. Terima kasih Puan Moderator, Dr. Johara. Pertama kali saya nak ucapkan tahniah kepada semua kaum-kaum ibu, ada sikit-sikit juga kaum bapa ya. Tahniah sebabnya jarang kita nak jumpa begitu ramai kaum ibu datang berkumpul untuk top up ilmu kan. Jadi ilmu kali ini sangat-sangat relevan, sangat-sangat berguna kepada kita sebab breast cancer, kanser payudara ni memang kita tahulah kan pembunuh nombor 1. Semua orang takut. Okey. Jadi memang lazim kalau pesakit datang, doktor, butir ni kanser ke doktor? Sorry deh sebab saya Kelantan. Sedap kecik Kelantan. Okey. Doktor, butir ni kanser ke doktor? Jadi pertama bagus sebab datang berjumpa doktor. Waktu adalah satu kejayaan bagi saya. Saya selalu puji pesakit yang datang bertanya. Okey. Untuk tanda-tanda kanser yang lazimnya selalunya ketulan lah. Ya, ketulan. Tapi ketulan tu tak semestinya kanser. Jadi doktor ni dia bukan macam Tok Bomo.
Kan? Tok Bomo tak tengok gapo. Ni butir biasa, dia bagi tahu terus diagnosis. Doktor ni tak boleh lari, kita kena cek, kita kena jamah, kan? Kita kena buat x-ray, kita kena ambil isi. Kalau kita rasa butir tu adalah 50-50, 50-50, kita takut. Terutamanya kalau pesakit tu kita interview, banyak risiko ada pada dia. Okey, risiko macam umur, kan? Risiko macam ambil pil perancang. Jadi kita akan tanya, interview. Lamalah sikit duduk dengan doktor tanya macam-macam. Nak tahu risiko-risiko, lepas tu kita kaji daripada risiko, kita cek, kita tengok biji tu macam mana dan kita akan buat kajian lanjutan. Untuk yang muda, kita buat ultrasound. Untuk yang nak kata tua, taklah tua kan. 40 tahun ke atas, kita akan buat penyiasatan macam mammogram. Okey. Untuk mengkaji benda ni bahaya ke tak. Selalunya kita tak berhenti kat situ. Kita kena ambil isi, sedut sikit. Kita ada dua cara. Satu tu cara kita panggil fine needle, maknanya kita guna jarum yang kecil. Tapi kalau kita tengok macam kanser je ni, biji dia besar, biji dia tak gerak, kan? Jadi waktu kita akan nasihatkan pesakit untuk kita ambil tisu. Jadi kita cucuk juga, tapi kita guna jarum yang besar sikit supaya kita dapat tisu. Okey? Itu cara-cara dia. Jadi inilah selalunya yang menjadi masalah. Jadi masalah sebab bila datang ke hospital, doktor kena buat macam-macam, kan? Nak datang hospital tu satu hal dah. Jadi bila dengar nak kena ambil isi, nak kena buat x-ray, takut, terus lari. Tak ada buat apa-apa lagi. Doktor, saya balik mikir dululah. Jadi bila kata nak balik mikir tu, dia tak mikir seminggu, 2 minggu. Dia mikir sebulan, lepas tu tak jadi lagi, 2 bulan, 3 bulan. Lepas tu mari besar dah. Kadang-kadang setahun baru mari, pecah dah. Okey? Jadi kalau nak cerita mengenai situasi penyakit kanser payudara di Kelantan ni, memanglah tak habis nak cerita. Sebabnya daripada saya muda sampai sekarang, daripada saya houseman, mula-mula kerja sampai sekarang, situasi dia tak berubah. Ya? Sebab itu kita selalu buat kempen kesedaran. Tiap-tiap tahun kita buat kempen kesedaran, nak bagi kesedaran. Ya? Sebab penyakit kanser payudara ni boleh dirawati. Okey. Jadi masalah utamanya ialah datang dalam peringkat yang lewat. Kalau Dr. Johara cakap tadi, 1 dalam 30 wanita. Tapi sekarang ni kadang-kadang spektrum tu dah berubah. Kalau saya tanya yang terakhir, kita duk buat pemantauan dekat Bestari, pesakit yang datang untuk buat mammogram dalam 30-40 orang satu minggu. Okey, jadi dalam 30-40 tu kita dapat positif 4 hingga 5 orang satu minggu. Bayangkan, itu pun tak ada nak igak selalu. Bila tahu positif, nanti dulu doktor. Nanti dulu nak ambil isi tak saya bagi. Lepas tu dia pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo pula cakap, tak boleh kena jarum. Kalau kena jarum, dia kohor besar. Macam tu. Jadi itulah masalahnya ya. Bila diagnosis di peringkat yang lewat, bila datang kita tak boleh nak buat apa-apa dah. Okey. Tapi pada pemerhatian saya sendiri tak boleh nak faham breast cancer ni. Sebab
dia berubah-ubah. Dia tak sama setiap orang tu. Okey? Kalau saya belajar daripada textbook dulu, buku-buku dulu. Okey, kalau breast cancer stage 4 dah merebak, maksimum 2 tahun sahaja. Dulu, buku dulu. 2 tahun sahaja maksimum. Tapi tidak sekarang. Sebab bila kita jumpa pesakit, kita bagi motivasi, pesakit ikut rawatan kita, buat kemoterapi, buat pembedahan. Ada 10 tahun masih kekal dengan stage 4 disease. Tahap 4. Mari ke klinik comel-comel lagi. Okey? Lepas tu ada juga kita kata, okey, bila dah buat operation, dah buat kemoterapi, dah 10 tahun. Kalau dulu dia kata, dalam buku kata, is survivor. More than 10 years survivor. Lebih pada 10 tahun tu, insya-Allah tak akan berulang. Tapi tidak sekarang. Sekarang, kita jumpa juga, 13 tahun dah buat. Ada pesakit saya, 13 tahun dah buat. Datang kembali dengan breast cancer di sebelah yang normal sebelumnya. Jadi gitulah, bermakna sepanjang hayat, ya, kita kena jaga pesakit, kita kena follow up pesakit, ya, kita kena bagi motivasi dan yang paling penting sekali, kesan sebelum kesal, ya. Itu yang penting sekali. Sebab kalau di peringkat pertama, insya-Allah kita buat treatment kita, insya-Allah boleh free daripada, bebas dari penyakit. Okey. Terima kasih Dr. Wan Zainira. Dari apa yang Dr. Wan Zainira ulas, dia kata kanser ni dia cerdik. Dia cerdik dan dia berubah-ubah. Jadi walaupun kita bila didiagnose di peringkat 4 masing-masing ada harapan. Yang penting adalah semangat kita. Okey. Dan kita seterusnya kita pergi kepada Dr. Hafizah. Okey. Dr. Hafizah, kita tahu penyakit ini adalah satu ujian, bukan hukuman, ya doktor? Okey, boleh doktor ulas bagaimanakah seharusnya sikap dan tindak tanduk kita apabila berhadapan dengan penyakit? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Yang dihormati Dr. Johara selaku moderator, Dr. Wan, Dr. Hasanah, Profesor Dr. Hasanah sebagai rakan panel. Seterusnya, puan-puan, tuan-tuan, adik-adik, kakak yang dihormati Allah sekalian. Alhamdulillah, terima kasih di atas kesempatan yang diberikan oleh pihak penganjur untuk saya mewakili LPPKN berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya hari ini tujuan dia 3 je yang saya nak kecek ni. Masa tak berapa banyak, 3 benda. Pertama, kita kena reset minda kita. Mitos-mitos antaranya yang disebutkan oleh Dr. Wan, ya, bahawa nyakit ni ya adalah benda hok berat, contohnya kena pisah nanti makin teruk nyakit tu. Ya, jangan usik dia. Ni semua kita kena tuhuk tepi. Keduanya, penyakit breast cancer juga menerima hukuman bukan daripada Tuhan, tapi dihukum oleh kepercayaan dia sendiri dan juga masyarakat. Bila dengar je, sebelum dengar tu takut dah. Ditakut-takutkan. Yang ketiganya, kita juga berada dalam satu dunia hari ini yang mendefinisikan kesihatan dan kecantikan dengan cara tak betul. Hari-hari dalam otak kita, comel ni super ni. Kena tepek moga-moga dalam muka ni baru comel. Payudara tu kena besar. Hari-hari malam-malam hak tu kita dengar masuk dalam otak kita. Kita tidak diajar bahawa cantik ni adalah kecantikan keseluruhan. Dalam tu penting cantik dulu, baru luar comel. Oleh sebab itu, bila kawan kita, ya, saya ada beberapa jiran yang diuji dengan perkara ini. Sedangkan Allah tidak menjadikan penyakit itu sebagai
satu hukuman. Allah kata dalam Quran, hok kita baca semua dalam surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah royak dah tu. Disuruh baca tiap-tiap malam. Sebab apa? Supaya nanti kita boleh reset minda kita, kelik ni, bahawa segala benda hok jadi kat kita bukan kata mu banyak dosa. Siapa royak kita banyak dosa? Hanya Tuhan hok tahu. Jadi kita ni sebagai orang tahu, oh dia tu pesen gitu. Tak boleh kata gitu. Allah kata dia ciptakan hidup dan mati untuk menguji, untuk tengok siapa comel perangai. Jadi bila kita diuji dengan sakit, maka tu sebenarnya nak uji kita, comel perangai lagu mana. Dan alhamdulillah hari ni kita dengar sepanjang hari, comel bila diuji adalah bila kita berobat. Muka siapa beri nyakit? Siapa beri nyakit? Allah makin nyakit. Dan Allah janji dah, sesungguhnya aku bagi nyakit, aku sedia obatnya. Buka balik dalam Quran, kena ngaji Quran ni. Kecuali Nabi wayak tak ada obat apa dia, nyakit ke apa? Nyakit matilah. Sedangkan penyakit dapat kanser payudara tidak sama dengan kematian. Hak tu kena reset minda kita. Dapat penyakit bukan kematian. Maka dengan itu, saya nak royak kita balik hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan satu kefahaman baru, bahawa bila Allah bagi penyakit, maknanya Allah sayang. Ini payah nak masuk dalam otak ni. Apa buktinya? Kita kena percaya. Allah kata penyakit ni Allah nak muliakan seseorang. Dalam satu hadis qudsi ni hadis yang disebut oleh Nabi tapi kata-katanya datang daripada Tuhan. Iaitu bila disebutkan, wahai anak Adam, aku sakit, mengapa engkau tidak menjengukku? Maka berkata anak Adam, ni Allah sebut ni, bagaimana aku menjengukmu sedang engkau adalah Rabb semesta alam. Kemudian Allah kata, apakah engkau tidak mengerti bahawa hamba-Ku si fulan sakit dan engkau tidak menjenguknya? Apakah engkau tidak mengerti bahawa seandainya engkau menjenguknya, nescaya engkau mendapati aku bersamanya? Maksud dia, bila Prof Hasanah kena sakit tu, makna dia, siapa hak tengok Prof Hasanah masa tu, dia jumpa Tuhan. Ini kena masuk. Hak tu kita akan berlomba-lomba. Kawan kita sakit, kita pergi tengok. Bol lama-lama. Bol catch out negatif. Sebut kawan positif kat dia. Jangan royak, oh ada sayang saya tu minggu lepas baru tak ada. Jangan gitu. Sentiasa positifkan. Jangan cerita buruk-buruk. Allah kata dia bersama dia. Hadis yang lain mengatakan berapa banyak pahala hak kita akan diberi bila menjenguk orang sakit. Nombor 2, sakit tu bukti Allah mencintai kita kerana dengan sakit tercucuk duri pun Allah hapus dosa. Enggak kena sakit ni, enggak berapa ratus, berapa ribu duri enggak. Jadi poin kita nak tengok dalam kepala kita bahawa Allah nak hapus dosa kita, bukan nak label orang ni berdosa. Ini pun cara kita tengok penyakit tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Maka dengan itu, ya, kalaulah orang tu tak ada dosa, apa tujuan sakit tu? Allah nak angkat darjat dia. Jadi tak semestinya orang sakit tu hanya hukuman dia kerana dia berdosa. Ramai orang yang sakit, siapa dia? Orang yang paling, antara orang yang paling mulia atas dunia kena sakit. Nabi siapa kena sakit? Nabi siapa? Nabi Ayub kan? Diuji dengan sakit begitu lama. Okey, ringkas saja. Jadi apa sikap kita? Sikap kita diajar oleh Nabi SAW. Mukmin akan ikut kata Tuhan, turut apa yang Nabi buat. Nabi kata, ajaib seorang mukmin, orang beriman ni ajaib. Bila dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dan bila dia ditimpa musibah, dia bersabar. Sabar ni buah payah mahal. S-A-B-A-R. Allah kata, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan Tuhan ni dua cara. Satu adalah dengan wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah kata, sabar dulu, kemudian dengan solat. Nak menunjukkan sabar lagu mana? Sabar dengan 3 benda. Ya, dalam menghadapi sakit, 3 benda. Yang pertama memang pencegahan. Hak tu nanti apa yang Prof Hasan akan ceritakan daripada sudut pemakanan yang sihat daripada pagi kita dengar. Prof Hasan akan cerita nanti, kita guna dulu, jangan biar sakit. Orang yang sihat ni nombor 1 kena turut pemakanan yang
Dr. Hasan, Prof. Hasan nak ajar nanti. Nombor 2, tu cegahkan dengan gaya hidup sihat. Nanti petang nanti ada senam tari. Itu pun satu cara lagi. Gaya hidup sihat. Hak kita tak kena lagi kena buat. Tapi ada juga cara dah jaga kesihatan. Lee Chong Wei. Mana dia orang tak ada sakit, tak jaga kesihatan. Tapi dia kena sakit tak? Kena tak Lee Chong Wei? Kenal kan? Tapi dia kena sakit ke tak? Allah berhak. Sebab Allah kata, dia berhak bagi apa saja. Sebab dia yang tahu. Manusia tak tahu. Jadi, bila dah kena sakit, kena buat apa? Kena berobat. Berobat ni, kena ikut kata Nabi SAW. Di antara cara-cara dia adalah Nabi kata, berobat mesti dengan yang halal, tak boleh dengan yang haram. Ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang pasal perubatan ini, mestilah dengan perubatan yang ada perubatan hari ini mengatakan dengan bukti yang nyata, dengan evidence base. Ini siapa yang kata? Nabi yang kata. Nabi royak, sesiapa yang mengubati dan ia tidak diketahui sebelum ini sebagai orang yang mengetahui ilmu perubatan, maka dia dipertanggungjawabkan. Ini bagi saya sebagai seorang doktor perubatan, ni kena atas muka. Nak berobat, kita kena tahu. Tak boleh kok-sih. Pergi berobat kat orang tu, walaupun hak dia berobat tu kena pakai kain kuning. Kena hantar pergi layarkan benda-benda berobat tu dekat Sungai Kelantan contohnya. Kak tu tak boleh dah. Jelas-jelas dah. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah, secara kesimpulannya daripada sudut ini, kita ni bila sakit, satu, sebelum sakit kena cegah, kena amat positif, dan bila terkena penyakit pula kena amat positif. Sebab bila kena sakit bermaksud apa? Allah amat sayang kita. Jadi pencegahannya pun ada, perawatannya pun ada, tapi yang paling penting jangan tinggal hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah ajar, Allah dan Rasulnya ajar kita tentang doa-doa juga. Antaranya doa yang kita boleh hafal apa dia? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. 3 kul yang kita baca sebelum tidur tiap-tiap malam juga boleh menyelamatkan kita, menjaga kita daripada sama ada terkena penyakit-penyakit, penyakit-penyakit dalaman, dalaman hati kita, maupun penyakit-penyakit luaran dalam bentuk penyakit-penyakit. Tuan-tuan dan perempuan, tak ada orang bila dia kena sakit hak tidak serabut otak, serabut perut. Betul? Inilah yang Allah sebut dalam Quran, iaitu dalam surah Al-Ma'arij. Bila Allah sebut, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah, gelisah. Serabut perut, serabut otak ni lah. Kemudian sambungan dia, apabila ditimpa susah, dia resah, gelisah. Apabila dia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil dan kedekut. Ini baka kita. Kita ni lagu tu. Jadi walaupun kita dah sebut dah, bo takut, bila kena nyakit takut ke tak? Takut juga, sebab itu pesen kita. Tapi Allah bagi kita apa? Bagi kita solution, bagi kita solusi, bagi kita cara nak hadapi. Bila Allah sebut illal musallin, kecuali orang yang mengerjakan sembahyang. Bagaimana sembahyang dia? Iaitu mereka yang tetap mengerjakan solat. Sembahyang main-main ke sembahyang khusyuk? Sembahyang dengan khusyuk. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, buah duku depan pintu cukup dulu setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu ulasan yang sangat-sangat cantik. Okay. So kalau saya boleh simpulkan daripada apa yang Dr. Hafizah cakap adalah reset minda. Boleh? Jadi bila kita keluar daripada pintu ni hari ini, kita macam picit butang, reset minda supaya sentiasa jadi positif. Jadi tengok mana-mana positif. Boleh-boleh?
Boleh Okey. So kita pergi ke seterusnya kepada panel kita yang ketiga, iaitu Prof. Dr. Hasanah Ismail, Cik Ismail. Dr. Hasanah, okay. Boleh doktor ceritakan secara ringkaslah bagaimana doktor didiagnos sebagai kanser dan apakah respon doktor selepas dapat berita tersebut, dan juga mungkin doktor boleh kongsi pengalaman doktor semasa menjalani rawatan, dan apakah cabaran-cabaran dan bagaimanakah doktor membuat keputusan untuk menjalani rawatan tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebab masa, saya pinjam intro Dr. Hafizah tadi. So saya straight to the point. Okay. Pengalaman sendiri, saya rasa pengalaman saya ni, cara saya menyesuaikan diri dengan berita ataupun diagnosa. Bahkan yang diagnose breast cancer tu saya sendiri. Kan? Jadi nak kata terkejut tu, tak terkejut. Tapi macam sebab saya seorang pakar psikiatri, semasa tu tengah top lah kerjanya. Umur 46, ketua jabatan, sangat sibuk. Walaupun ada peluang untuk sabbatical sebagai pensyarah, tapi tak pernah ambil sebab tak kesian kat diri, kesian kat student, kesian kat jabatan kan. Tengok macam mana dia berkait dengan tema. Orang perempuan ni dia kadang-kadang dia tak fikir sangat tentang kebaikan diri dia. Dia fikir dia nak mother everybody. Dia nak ibukan semua orang. Kat jabatan tu dia nak jadi ibu. Dan dekat rumah pun dia balik dengan tanggungjawab dia. Jadi saya dalam bidang psikiatri, saya merawat juga pesakit kanser. Dan apabila kita merawat pesakit kanser, kita kena equip, kita kena persediakan diri dengan ilmunya, dan saya banyak baca dalam segi psiko-onkologi. Jadi alhamdulillah tak ada masalah. Bahkan very excited masa saya jumpa tu, saya balik ceramah daripada Kemaman, memang body tengah tip-top, estrogen dominant ya. Estrogen dalam badan tu banyak sangat. Dah near head, badan kembang semacam. Pagi sebelum pergi Terengganu mandi, biasalah kita mandi, saya raba semualah. Tak ada apa. Bila balik ke rumah maghrib tu mandi, pop rasa, ya Allah besarnya. Sebab dia kata, malunya aku doktor tapi discover benda tu dah besar kan. Sepatutnya kecil, dah tahu tapi it's not my problem. Actually saya buat self examination. Cuma bila badan kita tengah stres, yang ironiknya pergi Terengganu bagi ceramah tentang stres. Sebenarnya saya tak ada psychological stress, tapi saya ada physical stress. Banyak sangat benda nak handle, travelling, pergi bagi talk semua kan. So benda tu mendatangkan kemudaratan dengan tak jaga makan semualah. Okay, saya excited sebabnya, saya tak nak cerita sangat tentang personalnya. Kalau boleh saya nak motivate anda atau bagi maklumat. Kenapa saya excited? Nak pergi, kalau boleh malam tu nak suruh saya buka OT, nak bedah buat keluar straight. Tapi yang biasa saya tengok wanita di Kelantan ni ataupun di Malaysia, walaupun yang educated, ramai yang cikgu, semua yang kelulusan ada PhD pun, bila mula dia tahu dia ada ketulan, dia simpan dulu. Dan dia scan the market. Produk apa? Okay, beli produk ni, dengar kawan semua. Dan orang yang menjual produk ni ramai sangatlah. Kan? So memang senang lah nak terbeli, termakan. Tapi kalau tak cukup ilmu, produk yang diambil itu boleh menyihatkan lagi kanser. Dalam produk tu ada bahan-bahan yang tidak asli, ada sugar, ada maltodextrin, ada protein, ada amino acid, ada kolesterol.
Semua tu memang kalau kita ambil, kita rasa sihat. Tapi benda tu pun sihat juga. Okey. So bagi saya, kalau ada ketolan, because anda bukan doktor, cepat-cepat pergi jumpa doktor. Bahkan kalau yang bekerja, make sure you ambil insurans. Sebab sekarang zaman dia dah berubah. Kalau anda ada ketolan, anda pergi hospital, OPD rasa-rasa, okey bagi appointment, 6 minggu lagi baru jumpa Dr. Wan. Kan? Pergi jumpa Dr. Wan, tutup pula. Masters exam, klinik tutup, tangguh lagi. Benda tu lagi merebak sebab bila mula detect tu, yang penting adalah masa. Kerana apa? Kanser tu, sel dia membahagi. Ada orang, dia untunglah ataupun dia lebih selamat sebab kanser awak dengan kanser saya berbeza. Awak tak boleh kata, oh Dr. Hasanah gini-gini. Saya pun nak buat macam ni, nak tunggu ke, tak nak buat radioterapi ke, tak boleh ikut sebab kanser tu dia banyak ciri. Biasa kalau orang tu dia lebih tua, lepas menopause, kanser tu kurang sikit agresif. Tapi yang mendukacitakan saya sebab dekat Facebook saya ramai followers and my followers yang breast cancer, dia orang muda-muda cun-cun lagi. Dan ramai yang kenal pasti ketulan tu semasa pregnant, semasa menyusu anak. Dan keadaan begitu juga terpesong. Dia pergi jumpa doktor kat OPD, doktor kata, oh ketulan susu semua. Kalau jadi macam tu, you as a woman yang ada risiko macam ni, you ada hak untuk dapat second opinion ataupun third opinion. Biarlah orang kata you ni mental lah. Mental lah, nak sangat kanser. Dah doktor kat OPD tu kata bukan kanser, bukanlah kan. Tapi be safe. Biar dapat beberapa pandangan kerana selagi cepat kanser itu dikeluarkan, begitulah kejayaan yang lebih baik daripada rawatan nanti. Dan bukan itu saja, sebab kebelakangan ni sejak 2013 semua, kita memang dah terima hakikat bahawa kanser mana-mana pun, tapi kanser payudara ke, bila dia bercambah tu, sel kanser yang agresif tu memang boleh rawat dengan kemoterapi. Tetapi kemoterapi tu tak akan nampak sel-sel stem kanser, kanser stem cell. Awak pernah dengar stem cell kan? Nak cantik, ambil sebab nak regenerate kulit muka biar cantik semua. Kanser, stem cell dia lagi cerdik. Okey, dia bina stem cell tu tak dikenal oleh kemoterapi. Bagi kemoterapi canggih mana pun, mahal setara mana pun, benda tu terlepas daripada detection dan dia akan pergi ke seluruh badan. Kalau breast cancer, dia suka paru-paru, dia suka bone, tulang, dia suka brain, otak. Dan apabila ketika masa kesihatan anda tak dijaga sangat dan pertahanan badan itu menurun, kanser itu akan keluar. Dan seperti nature stem cell, dia berpotensi dan dia ada kebolehan untuk menjadi kanser payudara. Walaupun di mana dia berada, dia ada di tulang, ciri dia kanser payudara. Sebab itulah asalnya daripada stem cell. Jadi, tahu aja ada kanser, cepat-cepat jumpa doktor, fix appointment, ada insurans. Kalau kena tunggu dekat hospital kerajaan, pergi hospital berbayar. Hospital berbayar memanglah ada pesakit marah, kata, oh doktor sama juga dekat kerajaan ni, tapi bagi 6 months baru boleh operate. Tapi kalau ada insurans, malam esok boleh buat dekat KPJ. Kan? Tapi nak buat macam mana? Itu dah
jadi sistem dia. Dan doktor pun dia perlu cari makan juga. Dia stres, kerajaan tak bayar cukup gaji sebagainya. Jadi itu hakikat. Anda tak boleh lawan sistem itu. Tapi apa yang anda boleh buat persediaan. Kalau tak nak ambil insurans, put some money aside. Babalah beli beg tangan mahal-mahal tu. Okay. Beg tangan pakai biar jadi belacan pun. Tapi simpan duit tu untuk kegunaan diri supaya bila timbul keadaan ini boleh dapat operation secepat mungkin. Okey. Okey, terima kasih Dr. Hasanah. Hai, semangat saya jadi. Sebab Dr. Hasanah dia tahu, bila dia tahu dia ada sakit, dia excited. Sangat berbeza. Okey, kalau boleh saya simpulkan apa daripada yang Dr. Hasanah cakap adalah satu adalah pentingnya ilmu. Nanti sama juga dengan Puan Nora bagi tahu tadi kan. Yang pertama adalah top up 4T tadi. Yang pertama adalah top up. Jadi penting untuk top up. So top up ilmu. Jadi ni kita dapat ilmu. Banyak sangat kita dapat ilmu. Dan yang kedua adalah masa. Kalau masa itu emas, kat sini saya kata masa itu berlian. Masa belian. Sebabnya kalau belian tu dia tak boleh jual balik dah. Kalau jual balik dia jadi kurang kan nilai. Jadi masa tu kita pegang. Kita beli mahal dah. Kita pegang molek-molek. Kita simpan elok-elok. Maksudnya kita tak boleh tunggu dah. Bila ada masalah, kita pergi cepat-cepat. Jadi sebab itu kita di Bestari, di Pusat Kanser Payudara USM, kita sediakan satu platform yang unik. Rasa tok sedap aja nak tanya pasal payudara ke, tok sure ke, tok pasti ya ke dok, mari saja. Walk in. Mari saja, tak ada perlu temu janji. Mari saja, kita ada staf kita akan buat pemeriksaan. Jika kita rasa ada ketulan dan perlu pemeriksaan lanjut, kita akan terus bagi temu janji. Tak perlu tunggu 6 minggu, tak perlu tunggu 6 bulan. On the day, on the spot, hari yang sama boleh buat mammogram. Kalau bersedia dan sebagainya boleh buat mammogram. Jadi tak perlu tunggu. Jadi masa. Okey, kita pergi kepada round yang kedua, pusingan kedua, iaitu kita nak buka 2 soalan daripada penonton yang boleh tanya soalan kepada panel kita. Silakan. Saya nampak ada nampak angkat tangan tadi. Okey. Silakan bagi tahu nama dan dari agensi mana. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Syazwani dari HUSM Ward 1 Utara. Soalan ni kepada Prof Hasanah. Apakah respon Prof lepas disahkan kanser berbalik setelah 10 tahun bebas daripada kanser? Terima kasih. Okey, 2006 first cancer. Recurrence April 2006, April 2017 saya detect recurrence. Okey. Masalahnya gini, ilmu ni kena update. Orang kata from time to time kan. Dan kadang-kadang kita tersalah masuk mazhab. Tapi bukan sengaja. Pada tahun 2013, saya mendapat kencing manis. Memang saya ada metabolic syndrome. Sebelum tu ada hypertension. Dan 2013 tu blood sugar naik mendadak sampai bacaan tak ada. Makan buah manis sikit aja tak ada bacaan. Tinggi sangat. So saya nekat, saya tak nak ambil ubat. Ni jenis kata, kalau makan ubat nanti insulin habis, nanti kena cucuk insulin kan. Okey lagi kalau mampu jaga diet. Tetapi diet untuk kencing manis yang terbaik adalah low carbohydrate. Bila low carbohydrate, you kena replace energy you dengan fat. So low carbohydrate, high good fat. Dan saya tahu saya pesakit kanser,
saya memang restrict protein. Restrict to less than 30 gram a day. Bukan timbang daging 30 gram, tapi kita tengok kalkulator dekat calculate diet tu, 30 gram tu banyak mana? Banyak juga, 2 biji telur gitu saya rasa. So saya dah restrict protein, tapi saya go freely on the fat. And orang cakap olive oil is good, habatus sauda is good, coconut oil is good. So saya breakfast macam mana? Saya minum kopi, saya letak habatus sauda, saya letak minyak nyo. Memang tip top, very good. Thyroid function very good, cegah semua. Tetapi akhirnya keluar lymph nodes recurrence. Nak kata badan slim, memang jaga diet. Exercise memang terus, itu faktornya. Tapi saya degil lagi bila dah identify cancer tu, saya kata okey. Saya baca ketogenic diet is good for cancer. So saya strict lagi. Saya go plant based, maknanya saya tak makan haiwan lah. Susu ke telur pun tak. Plant based, low carbohydrate but still high fat. Okey, saya guna diet tu sebulan setengah. Baru saya menyerah diri kepada Doktornya Maya untuk Dr. Maya operate. So confident habis lah. Saya kata, oh mampu habis dah kanser aku ni. Dah, tapi bila Dr. Pak Izzah call, dia kata, Puan Hasanah, your cancer triple negatif. Dia ciri kan, dulu hormon sensitif, sekarang triple negatif. Triple negatif tu yang paling agresif dan rawatan tak ada sangat. Tetapi yang baiknya triple negatif ni sebab dia agresif, kalau you ambil kemo, dia senang nak identify dan hit the cancer. So saya kata, what have I done wrong? So frustrated. For the first time, I was depressed. Masa dapat cancer dulu excited. Kawan kata Hasanah ni in denial kan. Tak pernah sedih, ceria semua. Tapi bila dah fail tentang diet tu, tak apa, walaupun sedih, saya baca lagi. Kita ni dekat internet, kenanya, selagi kita duduk dalam mazhab tu, dia recommend mazhab tu je lah. YouTube dia keluar topik tu, dia keluar. Kita duduk dalam kejahilan kita. So, bila saya buka minda, saya search. Kita ni asas pengkaji kan. So, kita buat literature review. Kenanya dah ada epidemiological study yang bagus semua. Dia dah kaitkan. Wanita yang makan high fat diet memang risiko kanser lebih tinggi. Dan triple negatif also lebih stem cell dia mudah terjadi bila high fat. Dia thrive on high fat diet. So, dah 1 tahun. Recurrence last year, triple negatif ni saya tengok kalau tak ambil kemo yang agresif, saya tak ambil kemo yang agresif sangat. Dia survival period dia 3 bulan je. 3 bulan nampak cantik lagi, lepas tu disappear, tengok dah jadi arwah dah 3 bulan. Tapi alhamdulillah saya tak boleh confident sebab benda ni kita tak boleh yakin, tak ada study yang real meyakinkan. So saya buat by try and error, alhamdulillah dah setahun saya survive. Dan saya survive cara pemakanan herbal dan juga suplemen yang ada asas-asas dia. Bukan produk-produk yang jual online ni. Yang saya search sendiri, saya kaji sendiri dan saya ambil. Okey. Dr. Hafizah suruh cakap tentang cancer and sugar. Dia rather unfortunate. You tahu kita ada cancer fighter, cancer support group semua. Tapi saya rasa terkilan lah bila ada je orang sentuh tentang kanser, pesakit kanser ni, jauhi gula sebab gula feeds the cancer. Memang akan ada pakar-pakar yang menyangkal dan marah. Sebab bagi mereka, bila kita kata kat cancer survivor ni jangan makan gula, diorang ni nak dapat energi dari mana? So heran juga. Konsep pemikiran ni macam mak-mak kita. Ingat tak mak kita? Kalau nak puasa, kena makan nasi.
tak ada energi. So energi tu dalam bentuk sugar, dalam bentuk nasi. Tapi sebenar tu kalau kita belajar sains itu tak betul semuanya kan. So it's not as simple as that. Dulu kita ingat kita kontrol sugar, kanser tu tak membiak. Kanser ni bijak daripada tu. Bukan aja you kena kontrol sugar, fats pun kena kontrol, protein pun kena kontrol. Dan answernya, jawapannya adalah bukan kita kata kesederhanaan. Sebab bila kita kata kesederhanaan, orang makan nasi biasa dengan lauk sikit-sikit, sayur sikit-sikit, dia kata sederhana dah tu. Tapi kita kontrol macam saya cakap, no sugar, karbohidrat yang glycemic index tinggi kita tak ambil. Kita ambil yang kompleks karbohidrat. Dan protein kita kontrol, fats juga kita kontrol. All angle. Dan memang ada kajian saintifik mengatakan calorie restriction. Bila kita kontrol tiga-tiga tu, memang akan terkontrol kalori. Bila kontrol kalori, prognosis, keupayaan untuk survive, untuk berjaya melawan kanser lebih tinggi. Okey. Alhamdulillah. Banyak sangat maklumatnya. Jadi the key is adalah jaga pemakanan. Betul ke kita ni jaga pemakanan? Yo ko, pagi ni makan nasi belau. Ko masih makan roti canai. Okey. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat, saya saja nak bagi tahu bahawa counter Bestari, di bus Bestari kita ada satu pemeriksaan menimbang body komposisi, di mana kita boleh tengok juga selain daripada berat, kita boleh tengok juga peratus lemak dalam badan kita. Okay, peratus lemak ni memberi gambaran secara kasar lah tahap kesihatan kita. Kita boleh tengok lemak kita berapa peratus, terlebih ke, terkurang ke. Jadi dari situ kita boleh ni, sebab kita juga akan, insyaAllah kita akan buka sesi untuk ceramah pemakanan kesihatan anjuran Bestari. Jadi kalau sesiapa yang minat boleh pergi ke kaunter Bestari. Bayar seria lah, kita charge seria sebab untuk kutip dana untuk Bestari. Sebab duit di Bestari kita akan juga sponsor untuk pesakit-pesakit yang datang rawatan kat kita yang mana tidak mampu dan sebagainya. Kalau kita ada duit, kita boleh juga bagi sumbangan kat diorang lah. Okey, saya buka untuk soalan yang kedua. Jika ada. Oh, okey ada. Sana. Silakan. Okay, hello, selamat tengah hari semua. Saya staff nurse dari Ward 2 Zamrud, staff nurse Joanna. Okay, so this question saya nak tujukan kepada Dr. Wan Zainira lah. Okay, so apakah antara cabaran-cabaran utama yang doktor hadapi dalam memberi perawatan kepada pesakit kanser payudara? Thank you. Okay, terima kasih pada soalan. Bagus soalan tu ya. Okey, sebelum saya menjawab soalan, saya nak bagi tahu juga mengenai Bestari tadi, sambungan pada Dr. Johara. Bestari ni kita ada walk-in. Jadi pesakit-pesakit yang rasa sanksi mengenai payudara, dia boleh pergi cek kat situ. Satu lagi tambahan dia, kita ada doktor perempuan. Ya, yang akan periksa tu doktor perempuan. Jadi tak payah malu. Kita ada doktor perempuan. Privacy dijaga. Okey. Dulu semasa penubuhan Bestari, saya pergi jumpa masa tu di bawah naungan Dr. Nik Munirah, HOD radiologi. Saya pergi tampil diri, saya bagi tahu sebab saya baru masuk masa tu 2013. Saya kata, Kak Nik, breast cancer ni adalah fardu kifayah kita. Kita kena sama-sama jaga. Perempuan-perempuan di Kelantan ni adalah jagaan dia adalah fardu kifayah. Dah jadi fardu kepada kami. Jadi gitulah terjadinya, menyebabkan kita very committed, sangat committed untuk mengesan dan merawat pesakit payudara. Okey, cabaran. Kalau cabaran tu memanglah tak surut, saya kata. Jadi saya nak semua faham bahawa kanser tu jahat. Tak ada kanser yang baik. Ya. Balik keluar daripada dewan ni,
Pakar hak tu tak apa dah. So, kanser tu jahat. Dia tak duduk situ. Dia akan membesar, pecah, dia akan merebak. Hak merebak tu hak bahaya. Kalau dia merebak ke otak, kita akan jadi stroke, macam stroke gitu. Okey? Tak khabar. Boleh? Okey? Kalau dia merebak ke paru-paru, paru-paru kita jadi berair, tak boleh nak bernafas. Tidur tak boleh tidur macam ni lah. Kena tidur cokoh. Orang panggil lapar kepada oksigen. Hunger for oxygen. Nyawa tu macam sesak nafas lah. Jadi kena mari hospital. Apa yang doktor buat, doktor letak tiup. So tebuk tiup nak keluarkan air. Seksa. Lagipun benda ni bukannya sekejap ni. Kalau kita panggil kat pleural effusion, maknanya air dalam ruang paru-paru. Nak suruh kering air tu selalunya minimum 2 minggu. Tapi semuanya kalau saya tengok dekat ward, makan bulan-bulan ada. Jadi pesakit kena duduk sebulan duduk dekat ward. Sebab tiup tu tak boleh nak buai lagi. Okey, kalau dia pergi merebak ke hati. Hati jadi rosak, kita akan jadi kuning, tak segar, perut jadi buncit penuh air. Supaya juga bila perut buncit penuh air, kena mari hospital sebab tak boleh nak nafas, kena tebuk. Buai air. Okey? Kita tak lah sampai peringkat tu. Okey. Satu lagi, dia boleh merebak ke tulang belakang kita. Okey? Bila tulang belakang dah kena, apa jadi? Agak-agak lumpuh. Tak boleh nak gerak, lumpuh. Okey? Ada beberapa kes macam tu. Datang sebab tak boleh nak gerak. Bayangkan kalau kita masih muda, umur baru 30-an, ya. Kita tak cara, tak cakna. Kita ada kanser, lepas tu kanser tu merebak ke tulang belakang kita lumpuh. Anak baru kecil lagi, baru 2 orang, siapa nak jaga? Kan, kita kan selalu tak cara ke diri sendiri, cara ke anak, cara ke suami. Tapi bila sampai tahap tu, macam mana kita nak jaga anak-anak? Okey? Jadi, cabaran tu sebenarnya paling utama sekali adalah diri sendiri. Sebab tu kita nak bagi kesedaran ni. Jadi, saya harap yang datang hari ini, ilmu ni tak sampai kepada puan-puan sahaja, tapi sebarkan. Kalau ada jiran-jiran, ada kawan-kawan, bagi tahu apa yang kita belajar hari ini. Okey? Jadi, cabaran adalah diri sendiri. Kita tak cakna. Kita buat tak endah. Kita cuba nak melupakan masalah kita. Tu cabaran dia. Jadi, selalunya pesakit kalau kita tanya, "Bapa kak mari lambat gini mo ni, siapa pecah dah?" Sebabnya anak nak tunggu anak SPM dulu. Nak tunggu anak habis periksa dulu. Diagnose awal tahun, anak periksa ujung tahun. Berapa lama dah? Saya selalu bagi tahu pesakit saya, "Kak, kita ni duduk berambak. Duduk berebut dengan masa. Sama ada masa menang atau kita menang. Kalau saya menang, saya sempat selamatkan, sempat rawat kak. Kalau masa menang boleh ke dia, saya tak boleh nak buat ke apa. Dia merebak, payah. Jadi payahlah pula. Sebab kena banyak susulan, dah jadi tahap 4 kan. Okey. Itu adalah cabaran utama. Cabaran kedua, suami. Okey. Suami, saya ada banyak kes tak datang ke hospital sebab suami tak izin. Syarat, kalau pergi hospital, talak 1. Percaya ke tak? Ada 2-3 patient saya jumpa gitu masa saya posting dekat HRPZ. Kenapa tak mari kak, dah sakit gini. Bila dia merebak ke tulang belakang sakit. Tak boleh nak tidur malam, sakit. Bagi ubat, kita bagi ubat opioid, obat morfin tu. Kan? Kalau kita bagi ke orang lain boleh jadi addicted, boleh jadi penagih. Tapi sampai tahap tu, sakit tak hilang lagi.
Kenapa tak mari? Doktor lelaki tak bagi. Nak mari hospital, talak 1. Okey. Suami. Yang kedua, anak beranak. Tok tua semua tu. Dia orang adalah penasihat-penasihat yang tak betul belaka. Kalau bagi nasihat betul tak apa. Ya. Okey. Mok jumpa dah ada satu Tok Bomo tu boleh rawat kanser, sembuh kanser dia. Dia pun hak gilah dekat Tok Bomo tu. Kadang-kadang yang sembuh tu bukan kanser. Bekok tu mungkin sebab abses, kita panggil nanoh. Nanoh tu dia kadang-kadang dia surut sendiri, kadang-kadang dia pecah. Pecah nampak macam kanser. Tapi bila nanoh tu keluar, dia sembuh sendiri. Sebab dia adalah kuman je, bukan kanser. Lain tu. Jadi bila bagi air tawar, benda tu pecah, sembuh. Orang kata, okey, Tok Bomo tu bisa. Kanser ya, sembuh dengan air tawar. Okey. Jadi itu adalah informasi yang salah. Okey. Dan ketiga, internet. Internet sekarang ni meleluasa lah, kan. Produk ni macam Prof Hasanah bagi tahu, kan. Lepas tu ada apa dia panggil orang yang dia panggil apa yang saya tahap 4 pakai produk ni sembuh, tak perlu kemoterapi. Testimoni. Kan? Tak tahu siapa, tulis nama tak tahu siapa, boleh orang percaya benda-benda macam tu. Ni yang kita duk berlawan ni. Duk berlawan dengan semua cabaran-cabaran ni. Jadi saya harap dengan dapat gambaran daripada panel-panel yang hebat-hebat ni, semua dapat ilmu yang bermanfaat untuk disebarkan, untuk adik-beradik, untuk keluarga, untuk jiran-jiran, ya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Wan Zainira. Oh, ya ke? Alamak. Kita minta maaf lah, kita tak boleh nak entertain soalan tu sebab kita kejar masa. Dah ada yang dah jawab Okey, jadi kita kalau ikutkan, kita ni ada Facebook, kan? Siapa ada Facebook? Majoriti saya rasa ada Facebook. Yang ada Facebook, sebenarnya kita punya program hari ini, kita live video di Facebook. So boleh cari kita punya Facebook live di Breast Cancer Awareness and Research Unit. Nanti boleh cari dalam tu, kita akan post lepas ni. Siapa yang tak dapat dengar masa live boleh ni. Dan the keyword adalah sebar-sebarkan. Boleh? Nanti share. Dia suka, kan, orang muda dia suka share. So hari ni kita buat cerita juga, share. Sila share. Okey, soalan terakhir mungkin untuk Dr. Hafiza. Doktor, pengesanan kanser di peringkat awal ni mampu mengubah kualiti hidup. Betul, ya? Okey, bagaimanakah LPPKN berperanan dalam melaksanakan kempen dan ujian saringan terhadap wanita, khususnya penyakit payudara? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu kita nak buat kuis, boleh? Jawab. Yang ni puan-puan cuma angkat jari ataupun letak jari. Ya, sendiri-sendiri kira. Ya, ini ujian kesihatan. InsyaAllah kita nak habis tak lama lagi. Mari kita tengok sebelum balik kita ni sihat ke tidak. Nombor 1. Apa yang anda sok mau makan? Makanan seimbang atau banyak yang fast food ataupun yang banyak goreng, banyak minyak, banyak yang kita beli dekat restoran makanan segera. Kalau makan seimbang, maknanya ada nasi, ada sayur, ada buah, ada ikan, lebih baik daripada ayam, lebih baik daripada daging, angkat jari 1. Okay, masing-masing jawab nah. Kalau makan seimbang, angkat jari 1. Kalau sok mau makan goreng, letak tangan, tak ada markah. Nombor 2, kemarin berapa banyak minum teh atau kopi? Kalau 2 ke bawah, angkat 1 jari. Kalau lebih, kosong. Nombor 3, berapa banyak kita exercise minggu lepas? Kalau 3 kali seminggu, angkat 1 jari. Kalau kurang, telur dapat. Okey? Nombor 4, bagaimana hubungan intim anda dengan pasangan? Siapa tak ada pasangan, ada tak dia kawan rapat untuk dia mencurahkan rasa? Kalau ada, angkat 1 jari. Nombor 5, bila anda pergi temu janji ataupun pergi kerja, adakah selalu on time ataupun selalu punch card merah? Kalau merah,
kosong. Kalau on time, tulis angkat satu jari. Soalan seterusnya. Okey, soalan ke-6 dah ni kan? Okey, bila balik rumah nanti, adakah rumah kita teratur ataupun kena minta lalu dengan kain? Itu standard kita lah kan? Kita organize atau tak kat rumah kita? Kalau kita rasa okey lah standard kita, angkat satu jari. Kalau tak, kosong. Cari bahagia pun tak tahu mana. Contohnya dah. Okey, seterusnya. Adakah anda puas hati dengan keterlibatan anda dengan orang sekitar dan masyarakat? NGO ke, kita punya masjid ke? Kalau okey, angkat satu jari. Dan last sekali, adakah anda bahagia dengan kehidupan anda sekarang? Berapa jawapan dia? Ada berapa soalan tadi? 10 soalan. Kalau dapat 5 ke atas, anda sihat. Kalau kurang, kita kena perbaiki. Kat mana saya dapat jawab soalan ni? Ini bukan kat Malaysia. Saya dapat ni dekat website Mayo Clinic yang merawat orang sakit jantung banyak dekat Amerika tu. Orang sana pun dah mengkaji bahawa sihat ni bukan aja tak ada penyakit tu, tetapi merangkumi seluruh aspek termasuk keterlibatan kita dalam masyarakat. Jadi anda semua perempuan yang sudi sampai tengah hari ni adalah merupakan duta-duta kami. Kita yang kena sebarkan kepada masyarakat kita tentang pertama saya royak tadi, apa dia? Riset minda kita bahawa penyakit ni bukan hukuman, penyakit bukan hukuman tetapi ujian. Kita yang berfahaman agama Islam tahu bahawa penyakit ni adalah untuk buat kita makin dekat dengan Allah. Allah panggil kita supaya kenal dia dan mengerti apa dia tujuan hidup atas dunia ini. Okey, menjawab soalan, mari kita tengok apa kita punya timbalan Menteri Kesihatan dalam bulan Oktober ni kata tentang kanser. Dia kata kesedaran terhadap penyakit kanser ni masih rendah kerana 58%, ya, ini seluruh kanser termasuk kanser payudara, dikesan di tahap lewat, dah tahap 3 dan 4. Jadi maknanya kalau ada 100 orang, 60 tu datang lewat dah. Kenapa? Dia letak 3 sebab. Yang pertama, masyarakat kita tak tahu kat mana nak dapat ujian saringan. Ujian saringan ni maksud apa? Kesan sebelum jadi kanser. Tahu sebelum kanser tu kita tahu dah. Dengan membuat pemeriksaan doktor. Nombor 2, dia kata sebab kita ni banyak sangat mitos dan tabu. Dalam otak ni banyak kena cuci. Takut nak dapatkan rawatan. Kenapa takut? Dengar tadi penasihat-penasihat tak bertauliah. Nombor 3, dia royak sebab kita tak up to date, tak top up tadi. Ingat dulu-dulu, hak rawatan tak ada tu. Sedangkan rawatan kita dan inovasi terhadap rawatan moden jauh lebih senang dan selesa berbanding sebelum ini, seperti mana yang Prof. Hasanah kongsikan kat kita. Ini hak kita kena bawa balik. Sebab disebutkan kat mana-mana, kita ni nak jadi negara maju kan? Orang negara maju, dia pergi ada nyakit tu, sebelum nyakit dia pergi dah. Dan kebanyakannya mari pada tahap yang lebih awal sebab macam Dr. Wan sebut, dia mudah dirawat. Dan untuk ini saya memang selut kawan-kawan kita berbangsa Tionghoa. Ya, sebab statistiknya menunjukkan, okey, nombor 1, ya, nak sebutkan bahawa kalau kita ada butir, baris kat sini 9 wanita ada butir. Hanya 1 yang kanser, 9 lagi bukan kanser, tetapi mesti dirawat di tahap awal. Ingat arwah Azian Ardawati? Ni umur-umur macam saya ingat. Dia ada ketulan tu pada usia dia remaja lagi, 15 tahun. Tapi masa tu mungkin orang tak tahu, tak pergi rawatan. Dan dia berubah menjadi kanser pada usia berapa? 4 siri ataupun 5 siri. Jadi kita nak, salah ke kita ni ada anak beranak, ada masa dia sekolah menengah tu kena buih. Ada butir kena buih, kena dapatkan rawatan. Okey, seterusnya. Ni tadi nak puji kawan-kawan kita berbangsa Tionghoa sebab disebutkan kalau orang Melayu ni dia rawat 40% memang di tahap 3 dan 4. Tetapi kawan-kawan kita berbangsa Tionghoa, ya, 85% mari di tahap 1 dan 2. Kerana apa? Mereka peka terhadap kesihatan. Jadi kita kena ikut juga sikit-sikit semangat orang yang bangsa, kawan-kawan kita bangsa Cina. Kerana apa? Dia mari cepat untuk dapatkan rawatan. Kat mana nak dapatkan saringan?
Inilah peranan kerajaan kita melalui agensinya, sama ada Kementerian Kesihatan ataupun LPPKN. Mari hari ni bawa bah depan tu. Bawa bah tu supaya alhamdulillah kita boleh buat rawatan walaupun duk kat tempat padas sekalipun. Kita boleh bekerjasama nanti perempuan, NGO dan sebagainya panggil LPPKN untuk pergi pak kita. Jadi khusus untuk kanser payudara ni, saringan yang kita buat, ya perempuan sebenarnya kita ajar kepada perempuan sekalian adalah dia panggil pemeriksaan sendiri payudara. Cuba angkat tangan kanan. Angkat tangan semua. Ni guna perempuan kena cek dengan tangan kanan payudara belah kiri. Angkat tangan kiri. Ni gunanya adalah untuk test belah kanan. Lagu mana nak test? Jamuh dia. Mula-mula jamuh ringan dulu, atas dulu. Jangan duk cekar dulu. Cekar agak berasa putih lalu. Jadi cekar rasa dulu. Dan tujuan kami bukan nak suruh perempuan jadi doktor, tetapi apa rasa tak sedap, tak selesa. Selalu nah, alhamdulillah dengan ada Bestari, saya rasa ini kena beri tepukan kepada Bestari dan USM. Sebab menyediakan one stop center. Ini bagi saya adalah satu inovasi yang terbaik untuk rakyat Kelantan. Beri peluang kat kita, staf perempuan pula tu. Ni memang hebat. Ya? Jadi itu dipanggil pemeriksaan sendiri payudara. Nombor 2 dipanggil pemeriksaan klinikal. Tu bagi kita mari dekat nurse, dekat doktor untuk diperiksa. Ini staf kita di LPPKN akan tolong perempuan. Ya? Dan kemudian kerajaan juga menyediakan program subsidi mamogram. Ya? Untuk diberikan kepada wanita-wanita. Kita ada guideline ataupun panduan dia, contohnya bagi wanita yang berusia 35 ke atas, ya, boleh mendaftar di LPPKN, ya, dan insya-Allah perempuan bagi di Kelantan ni pusat kita adalah di Terengganu. Kita akan bawa mari pergi Terengganu untuk buat mamogram. Tapi tak payah tunggulah ke Terengganu tu, sebab kalau anda berasa insya-Allah memang kita dah ada kesedaran membuat ni, boleh walk in di Bestari ini. Tak payah tunggu yang LPPKN punya, boleh buat juga di Bestari, di USME untuk menjalankan ujian saringan, ya, untuk memeriksa. Ya, saya tadi masa minum kopi tadi dengar daripada doktor di USM kata di sana ada banyak lagi ujian-ujian saringan yang insya-Allah akan kita bawa. Yang penting kita sebarkan ke dalam masyarakat, ya. Semalam kami buat dekat Maidin, alhamdulillah kita dapat 40 orang hok mari walk in untuk test berat dia sesuai tak tinggi dia, blood pressure dia, tekanan darah dia, dan juga membuat ujian saringan pap smear untuk mengesan kanser apa tu? Kanser cervix sebelum ia terjadi. Jadi insya-Allah akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsi dengan puan-puan sekalian, insya-Allah akhirnya keputusan di tangan kita untuk berani, untuk jadi berani dan merasakan bahawa kita kena mengambil berat, mengambil tanggungjawab untuk diri kita sendiri. Dan insya-Allah bagi saya tubuh kita adalah hak siapa? Hak suami ke hak kita? Hak suami ke hak kita? Dan insya-Allah kita gunakanlah ikhtiar. Ya, saya seru kepada perempuan, kalau tahu ada kawan kita yang diuji dengan penyakit seperti ini, berilah sokongan kepada dia hatta sampai kita pergi jumpa suami dia kalau suami itu halangan daripada dia mendapatkan rawatan. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang berilmu, orang yang bertindak atas ilmu kita, dan menjadi orang yang akhirnya rapat dengan pencipta kita dengan segala ujian yang diciptakan pada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Hafizah dengan nasihat-nasihat yang sangat tajam. Okey, kita masa amat mencemburui kita, jadi kita akan pergi kepada soalan penutup yang terakhir. Kita akan bagi 1 minit kalau boleh panel kita untuk gulung. Pada Dr. Wan Zainira lah, apa nasihat doktor kepada pesakit payudara yang masih teragak-agak untuk mendapatkan rawatan moden? Silakan. Yang masih teragak-agak, mari pak kita.
hati kita akan cuba tolong. Itu saja. Okay, terima kasih Dr. Hafizah. Okey puan-puan, sakit itu ujian. Ujian daripada Allah untuk buat kita dekat dengan dia. Nombor 1. Jadi cara macam mana kita nak buat yang terbaik adalah dengan 3 kalimah ni. Yang pertama adalah dengan cegah. Yang kedua dengan bila dah dapat penyakit kena reda. Dan yang ketiga kena rawat. Rawat inilah yang memerlukan kesabaran yang begitu besar. Itu sebab Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang sentiasa tadi ya, tegak dengan Allah, mendatar dengan manusia. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang akan kembali dengan sebaik-baik jiwa, ya, menjadi jiwa yang tenang yang akan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Last sekali, ni kita nak sokong Bestari. Ada banyak lagi dia punya scarf ni. Jadi insya-Allah kita perhabis dia sebab kain dia lembut. Dan insya-Allah kita pergi kenduri pun boleh pakai ni. Sebab dia sebenarnya mahal ni ada ni. Ribbon ni adalah tanda simbol untuk breast cancer awareness. Jadi insya-Allah marilah kita pakat sokong ya dan beri tepukan kepada Bestari dan inisiatif kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir Dr. Hasanah, apakah nasihat Okey, doktor? kanser itu kalau kita ambil secara simplistik, equivalent dia, persamaan dia dengan duit. Ada duit boleh cakap, ada duit boleh cepat rawatan. So, nasihat saya simpan duit. Kalaulah kita ada ketumbuhan, kita boleh cepatkan operation. Satu, ketumbuhan yang pertama, kanser. Dah dapat rawatan selesai komplit, tak bermakna cure. Ia akan datang, peratusan dia akan datang tinggi. Dan bila dia datang semula sebagai recurrence, masa tu duit lagi perlu. Tak ada duit, kita pandang je lah. Kita pandang onkologis pandang kita. Sebab tahap kita sekarang ni, kalau metastasis dah pergi ke tulang, ada center, dah banyak center, nak dapat ubat kukuhkan tulang, anda kena bayar 400 dulu baru masuk cucuk ubat tulang tu. So saya bersara sebagai pensyarah nak ikut kemahuan rawat kanser pun saya tak terdaya. Sebab kalau kita pilih kemo, anggaran dia kalau saya ambil kemo yang sepatutnya untuk saya sekarang ini, anggaran kalau body weight macam ni, berat macam ni, dia lagi berat lagi mahal. So kalau yang berat tu cubalah kuruskan. Sediakan payung sebelum hujan. Ya, dia juga menurunkan risiko kanser payudara dan ovary semua. Jadi kalau nak ambil rawatan tu 5,000. Dia bukan ikut cycle. 6 cycle 5,000 siap rawatan. Tak. Rawatan dia selagi hidup. Ataupun kanser tu menampakkan keganasan, dia pergi tempat baru. So maknanya kemo tu tak bergunalah, kena cari kemo yang lain pula. So ni nak gambarkan bagaimana kanser itu boleh bersamaan dengan duit. Dan memang kita tengok ramai pesakit kanser, dia sedih lah dia dapat kemurungan lah sebab peluang rawatan ni tak ada. Sebab itulah saya kalau boleh dalam saya merawat kanser saya agak-agak ataupun saya tak cepat mengambil rawatan yang mahal ni. Saya cuba rawatan yang murah-murah dulu. So insya-Allah dengan doa anda kalian juga, kalau berjaya katakan rawatan mudah-mudah tak sampai 1,000 pun sebulan. Okey, kalau berjaya mungkin boleh menjadi panduan kepada orang lain. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Hasanah. Kalau saya boleh simpulkan 3 benda hari ini yang kita dapat, kita keluar daripada dewan ini. Yang pertama, kita reset minda kita, boleh jadi positif. Yang kedua, kita sayangi diri kita. Kalau kita rasa sakit itu, sihat itu susah, sihat itu mahal, cuba jadi sakit. Dia akan lebih mahal.
Yang ketiga adalah sebarkan ilmu, sebarkan. Kita nak lebih ramai orang mendapat ilmu. Jadi hari ini kita akan share. Boleh? Jadi sekian perbincangan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita kongsikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua dan kita sebarkan pada rakan-rakan yang tidak dapat hadir. Kita tutup perbincangan hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Johara dan juga barisan panelis jemputan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada anda semua. Kita akan berehat seketika dan jangan lupa anda telah berjanji tadi tidak akan lari. Untuk slot petang ini kita akan bermula